Ini kesilapan Ya pengurusi tu. kamu. Pengurusi Ah, kamu menganggap 3.4 juta ahli UMNO ni tak ada satu orang punya expert dalam nak memulihkan negara. UMNO tak boleh menamakan orang berdasarkan kehendak pengurusi kamu. Patutnya pengurusi kamu berbincang dengan presiden kami parti, namakan kurang-kurangnya kota kami tu 2 orang ke 3 orang supaya dilihat sebagai restu parti. Jadi kita tidak harusnya menentang pelan pemulihan negara ini. Tetapi soalnya kalau UMNO pun meletakkan anggota di situ, pelaksanaannya perlu jentera kerajaan. Jadi masalahnya sekarang kerajaan menolak pemulihan negara, majlis pemulihan ini. Kenapa kerajaan Don Juan ini menolak pemulihan negara? Kerana dia berdasarkan duit. Kalau majlis pelan negara ini dilaksanakan, kontrol segala tender perbelanjaan ini akan dibuat majlis pemulihan negara. Jadi golongan ini tak akan dapat menyambung lagi dah. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi itu yang saya katakan tadi. Masalahnya kita tak ada halangan. Saya rasa UMNO pun tak ada halangan. Sehingga hari ini UMNO dalam keadaan silent pelantikan Zalina dan beberapa orang lagi dalam UMNO itu untuk mengetuai jawatan kuasa itu, jawatan kuasa ini. Kerana kita nak tengok. Jadi soal tak mau memulihkan kepentingan rakyat ni sama ada orang Melayu ke negara ke, ialah Don Juan. Patut Don Juan lah memberikan sokongan kepada bekas pengurusi dia untuk menerima konsep Majlis Pemulihan Negara itu, MPN itu. Kerana kita lihat Majlis Pemulihan Negara ini adalah satu discussion meja bulat yang memberikan dasar dan polisi kepada kerajaan untuk melaksanakan. Jadi kita tahu bahawa cara yang ditunjukkan oleh Don Juan ini dengan konsep pemulihan negara dia ialah mewujudkan menteri penyelaras yang kerja bank. Jadi bank mana nak rugi, bank nak untung, bank mesti makan riba. Kalau tak makan riba, tak mampu nak bayar gaji. Adalah secuit Islamic Bank. Jadi kita pun tak tahu bagaimana dia membahagikan yang Islamic Bank tu ke yang bayar kepada gaji petugas-petugas Islam dalam bank, atau CEO dia beragama Islam makan duit daripada Islamic Bank, tak makan duit riba, kita tak tahu. Saya tak kata tidak setuju. Saya pertama pegang kepada basic, iaitu negara ini sebuah negara berparlimen, demokrasi. Jadi banyak parti tubuh itu tidak menjadi masalah. Dia lebih banyak kepada memeriahkan demokrasi itu sendiri. Dari bagi tujuan ini, itu sebab saya pernah kata, waktu Dr. Mahathir, pengurusi kamu, bergaduh dengan Tengku Razali dalam perang 87, mereka gaduh 2 orang, maka kita bawa ke meja bulat. Kalaulah masa perbincangan itu dibawakan isu 10 perkara, 9 semua Dr. Mahathir bersetuju. 9 yang Dr. Mahathir bawa semua bersetuju oleh Tengku Razali. Tapi ada satu perkara yang tidak akan bersetuju. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Apa nak jadi Perdana Menteri akan menjadikan masalah kepada UMNO dan juga Tun Dr. Mahathir masa itu dan Tengku Razali. Dari itu kita kembali kepada asal. Jadi kita kata selalu diri saya tak penting. Yang penting bangsa kita. Diri kita tak penting. Yang penting UMNO. Jadi sikap ini perlu dibuat. Kalau saya lah sekarang memilih pemimpin. Pertama ilmunya, kedua usianya. Itu guide imam yang kita ada. Kan? Jadi kadar saya, kalau ditanya, saya tak ada halangan untuk Tun Dr. Mahathir untuk jadi Perdana Menteri, kerana masa yang berlaku selama 22 bulan itu, dia terikat dengan kehendak-kehendak DAP sebagai satu parti yang dilihatnya yang boleh merosakkan kerajaan Pakatan Harapan masa itu. Sebaliknya, dia hancur daripada partinya sendiri. Walaupun jumlahnya sedikit, iaitu 12 orang, 6 boleh keluar, 6 tunggu dan ikut.
Dan kemudian Laskar Katak dari PKR pengikut Don Juan ini. Jadi soal yang bangkit sekarang, saudara Syukur, kita mesti melihat kepentingan rakyat itu. Jadi kita turunlah, lagipun berdasarkan jangka umur, kesihatan. Saya rasa kalau kita mulakan berpolitik sekarang bagi umur 45 tahun, saya rasa dalam masa 7 tahun dia boleh jadi Perdana Menteri dalam umur 52 tahun. Jadi terserah pada anak muda sekarang, ahli politik yang mempunyai fokus untuk memberikan sokongan bagi pemulihan ekonomi negara ini, dan kita bagi ruang yang cukup, sekurang-kurangnya sama dengan yang dilakukan oleh Don Juan, wujudkan darurat 6 bulan. Jadi tetapi masalahnya dulu pun Tun juga telah membuat satu jawatankuasa yang terdiri Daim, Robert Koch dan macam-macam lagi dalam tu, Zati Aziz. Tetapi nampaknya tidak juga ada kemajuannya dari segi konteks masa itu. Jadi dan sekarang ini mereka itu dah hilang semua dah. Dan apakah idea gagasan yang dibuat oleh Daim masa itu selain daripada memanggil orang, tanya berapa projek kamu dapat, ada tak kamu bagi duit kepada UMNO. Itu kita tanya dengan orang-orang yang pernah dipanggil oleh Daim. Dia bukan membincangkan apa yang nak dibangunkan. Jadi inilah yang menyebabkan orang sekarang tak mau menerima. Anda punya pengurusi itu jadi pengurusi kerana amat bimbang orang yang tak sesuai seperti Daim dan Nudin itu aktif balik. Itu saya punya jawapan, saudara. Pada saya lah, saya positif kepada surat yang dikeluarkan oleh RS dan dia ada satu hikmah yang berguna dalam UMNO. Saya rasa dari segi mekanisme dia, dari segi tindakan dia tak sempat dalam sebulan ini untuk RS mengharamkan UMNO kerana panjang lagi mekanisme dia untuk mengharamkan UMNO ini. Seperti juga cadangan UMNO dulu cuba untuk mengharamkan DAP waktu zaman Kerajaan Barisan Nasional. Terlalu sukar walaupun berapa poin diberikan, akhirnya undang-undang tidak berpihak kepada niat Barisan Nasional masa itu untuk mengharamkan DAP. Jadi pada saya hanya kita kena kesian bahawa pegawai yang menjadi ketua pengarah itu tertekan dengan kehendak politik. Jadi jelas sekarang ni saya dah menulis pemisahan kuasa antara anggota pentadbiran awam dengan anggota perkhidmatan awam. Jadi kita tak ada bimbang apapun dan sekarang ini yang saya kata hikmah itu, ia akan memberikan ruang kepada UMNO kalau dia tidak dapat diharamkan sebelum usul percaya ini, maka dengan sendirinya kalau ada lagi orang yang sekarang nak menyokong Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional yang katanya ada 22 orang ke apa ke, saya tak tahu lagi jumlah yang tepat, maka jelaslah mereka ini menyokong pengharaman UMNO ni. Itu saja yang saya lihat. Itu saja yang saya lihat. Jadi maknanya ini akan memberikan kebaikan kepada UMNO. Waktu pilihan raya akan datang, mungkin nama-nama ini takkan buat. Sebab saya kata kalau berdasarkan yang lari iaitu 15, yang ikut sekarang 25, 40. Jadi 40 kawasan parlimen kita boleh reform, iaitu meletak anak muda ataupun orang intelektual cerdik sikit untuk menjadi calon. Jadi tidak menjadi satu masalah kepada UMNO. Contoh dia, takkan semberung tu nak dipegang oleh orang yang sama. Kalau dia ikut sana, maka adalah calon baru di semberung. Sebagai contohnya lah. Kembali tu tidak boleh, menyokong tu mungkin boleh kot. Menyokong tu. Menyokong je lah, kita harapkan sokongan. Daripada 12 mungkin ada sebahagiannya yang akan ditolak.
Tapi daripada seluruh ahli-ahli UMNO, kita orang Melayu, kita pastikan bahawa mendapat satu sokongan yang jitu. Bagi kita, yang penting sekarang adalah ekonomi dan kesihatan rakyat tu. Kita letak politik kat tepi. Kita letak politik kat tepi. Okey, setuju. Saya tak ada apa-apa masalah itu. Hanya saya nak mengatakan kekuatan UMNO sekarang, kekuatan Parti Pembangkang sekarang bukan kerana parti mereka. Termasuk kekuatan pejuang. Ialah dalam keadaan rakyat benci dengan Tun Juan sekarang. Kebencian itu mereka akan membuat pilihan. Mereka tidak akan memilih dalam gabungan Perikatan Nasional dan sekutu dia. Sebaliknya mereka memilih parti-parti yang ada yang bertanding sekarang. Jadi yang kita patut rundingkan supaya yang berlaku sehingga membolehkan Perikatan Nasional dan Parti Don Juan ini menang mudah kerana perpecahan. Itu perlulah diaturkan dahulu. Okey, saudara?